Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi bi'ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال سبا وطلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل وحسب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita duduk di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan ia sentiasa menjadi keberkatan kepada kehidupan kita dan dia juga menjadi barang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung balik kitab kita ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui hei anak Adam, ketahui hei anak Adam, engkau kerjakan di dalam dunia seolah-olah engkau tiada mati selama-lama, dan engkau himpunkan akan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya. Hei dunia dinding, olehmu akan daku daripada orang yang loba akan daku akan dikau, dan daripada orang yang menghendaki kelebihan darimu, dan jadi olehmu akan diiku manis pada mata segala manusia, daripada pada mata segala orang yang menilik kepadamu dan segala orang yang gemar kepadamu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu hei anak Adam, Allah Subhanahu wa taala firman lagi dalam hadis kursi, iaitu ketahui olehmu hei anak Adam, engkau kerjakan di dalam dunia seolah-olah engkau tiada mati selama-lama. Dalam hadis ini, di kursi ini, seperti mana yang disebut oleh musannif rahimahullahu taala naqal dalam kitab ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia ataupun sindiran kepada manusia yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia hidup di dunia seolah-olah dia tidak mati selama-lama, yang mana dengan ibadahnya dia tak buat, dengan baca Al-Quran pun malah, dengan zikrullah pun malah, banyak lagi amalan-amalan lain dia malah buat. Seolah-olah dia seolah-olah dia ni tidak mati selama-lama. Dan kata ulama begitu ramai di akhir zaman, seperti mana Imam Razali rahimahullahu taala disebut dalam kitabnya, iaitu di akhir zaman kamu akan lihat manusia, akan ada golongan manusia dia buat sesuatu pekerjaan dunia, dia melupai Allah Subhanahu wa taala, dia melalai akhirat, dia lupa akhirat, maka seolah-olah dia tidak mati. Ramai. Imam Ghazali kata akan ada segolongan manusia. Setelah Imam Ghazali kata akan ada golongan manusia akhir zaman alimul lisan, alim pada lidah, dan masjid-masjid surau-surau dipenuhi dengan hati-hati yang tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada golongan ini. Di sebalik itu memang ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri hati khusyuk dalam mengerjakan ibadah.
Tetapi Imam Ghazali kata akan ada golongan yang duduk di rumah Allah, hatinya tidak khusyuk, buat ibadah, duk ingat ke benda lain. Maka begitu juga ada juga segolongan manusia di akhir zaman yang mana dia kejar kepada dunia ni, dia meninggalkan akhirat, dia mempelekehkan akhirat, membuat barang saja tentang ibadah, tapi bab dunia seolah-olah dia tidak mati. Akan ada golongan ini, na'udzubillah min zalik. Golongan ini Imam Ghazali menyatakan golongan ini Allah Subhanahu wa taala akan kunci hati dia, na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala akan kunci hati dia, maka dia sentiasa melihat pada diri dia baik dan pekerjaan dia itu baik. Adam meninggal ataupun melewatkan akhirat itu, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Bagi dia tak apa, buat akhirat ni buat barang tak apa. Allah Maha Pengampun kan. Tak apa hak begitu. Dia meremehkan akhirat, tak apa, Allah Maha Pengampun. Tak apa kayak gini, taubat balik. Tak apa, duk main begitu. Nauzubillah, akan ada. Dan engkau himpunkan akan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya. Walaupun kita tengok betul hadis Nabi SAW menyebut, iaitulah kamu kerjalah dunia, bekerjalah di dunia seolah-olah kamu tak mati, seolah-olah kamu tidak mati. Ada hadis tu. Maksudnya Rasulullah SAW suruh kita ni bila buat pekerjaan dunia, buat sungguh-sungguh. Kalau beli pisang kita kata hak ni hak kualiti, hak ni kurang sikit, beli hak kualiti. Kalau hak ni mahal sikit, ambil hak, kalau hak ni murah sikit, ni mahal sikit, ambil hak mahal sikit. Nak cerita pada kita, ambil sesuatu kualiti itu, bekerja di dunia bersungguh-sungguh itu tidak salah. Sebab tu Rasulullah sebut, bekerjalah kamu di dunia seolah-olah kamu tak mati. Itu nak menunjuk bahawasanya kerja sungguh-sungguh, buat barang dunia ni buat sungguh-sungguh. Cuma hak yang dilarang ialah melupai akhirat, melupai ilmu Allah. Itu salah. Itu di antaranya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana al-Iman, kalau silap saya Ibnu Asakir rahimahullahu taala meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan engkau himpunkan akan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya. Akhirat dak cara, ibadah malah, tapi bak harta duk hipung. Lah kali dia mati. Hak ni disebut oleh Al-Iman Baihaqi rahimahullahu taala, tidak salah seseorang itu menghimpunkan harta selagi dia tidak melalai Allah ataupun ada dalam hati dia zuhud. Tak salah dia nak himpun banyak mana pun, tak salah selagi dia ada hati dia zuhud. Sebab itulah orang yang menghimpunkan harta, kita ada harta, kita ada kelebihan macam-macam lagi Allah beri, tanamkan dalam hati kita ni zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud ini ialah barang yang di sisi Allah lebih utama. Bila kita menganggap barang di sisi Allah lebih utama, maka kita akan mendahului hak Allah lah berbanding dengan hak kita. Itu di antaranya. Itu disebut juga oleh Syekh Abdul Salam, seorang ulama tasawuf juga. Itu di antaranya. Jadi hak yang salahnya, orang yang menghimpunkan harta dia, himpung. Tiba-tiba ibadah dia lupa, zikrullah, ingat pada Allah. Ada cara mana ibadat sembahyang dan lewat-lewat. Itu di antaranya. Sehingga letih badan dia, malah pula buat ibadah fardu pun jual lewat-lewat. Apatah lagi hak sunat pun tidak agak. Sebab apa? Sebab dia himpunkan harta, dia seolah-olah dia kekal selama-lamanya. Dia menganggap kehidupan ini kekal. Bila dia menganggap kehidupan ini betul hakikat kekal bagi dia, maka dia kerja akan dunia itu, dia buat barang tentang akhirat. Orang kata marilah kita tengok, marilah pergi sembahyang, marilah pergi sini buat kebaikan, apa-apa kebaikan buat, nanti dulu, tengok. Na'udzubillah min zalik. Ini juga disebut oleh Imam Ghazali, akan ada golongan ini akan ada di akhir zaman. Golongan yang mana dia himpun harta dia, akhirat beribadah dia tak cara.
Dia buat nombor 2 lah. Dia cara juga, tak cara nampak sangat. Tak cara nampak sangat orang kata dia ni malah ibadat, nampak sangat. Dia cara juga, tapi amat sedikit. Kadang-kadang dia tinggal ibadah itu sendiri. Tu na'udzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hei dunia, dinding olehmu akan daku daripada orang yang loba akan dikau. Ini seperti mana disebut dalam hadis lain, dalam hadis Nabi sallam, Rasulullah iaitu jadi ajar oleh Rasulullah sallam, iaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berkata, hei dunia, dinding olehmu akan dikau daripada orang yang luba akan daku. Apa maksud orang yang luba akan dunia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati dia ni tertutup daripada buat ibadah. Itu di antaranya. Dan daripada orang yang menghendaki kelebihan daripadamu, dan apa-apa orang yang menghendaki tentang dunia, yakni melupai akhirat, maka ambillah, dindinglah. Jadi tak nampaklah. Bila cerita tentang dunia gajah rimau ke, azab kubur ke apa ke, tak nampak. Tak nampak langsung. Orang tak azab kubur ni bahaya. Mula-mula duduk dalam kubur begini, muka nakim ni ada nak cara dah begitu. Ada cara dah, na'udzubillah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah dindingkan iaitu hati dia tu. Dan jadi olehmu akan dirimu manis pada mata segala orang yang menilik kepadamu. Dan bila begitu, jadi olehmu dunia ni akan dirimu manis pada mata segala manusia. Jadi bila manusia tengok dia ni, oh bagus dia ni. Sedangkan ibadah dia tak cara. Dia ibadah dia tak cara. Tapi orang tengok, oh comel dia buat ibadah, bagus dia. Sedangkan zikir, buat ibadah-ibadah lain tak cara. Sebab apa? Sebab hak punca tadi tu. Dia kejar kepada dunia, dia lupa akhirat. Memang sabit dalam hadis Nabi SAW lain, Allah Subhanahu wa taala akan bala golongan ini. Golongan yang mana Allah beri kehidupan dunia kepada dia, dia kejar dunia, Allah Taala akan bala hak ni. Allah Taala dinding hati dia, yakni tutup hati dia, dan barang yang mana kelebihan-kelebihan dia akan nampak kelebihan dunia begini. Dan begitu juga mata manusia ni akan tengok dia baik. Hakikatnya dia orang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ni bahaya. Walaupun Nabi SAW doa, Nabi ajar doa kepada kita, biarlah di sisi manusia ni, hakikatnya manusia tengok kita ni besar ibadah, tapi bagi diri kita ni buat sedikit ibadah. Hak tu Rasulullah ajar supaya doa begitu. Maknanya biar ya Allah, jadilah pada pandangan manusia ni orang tengok aku ni hebat ibadah. Padang kita kuat ibadah sebab kita kuat sungguh. Biar orang tengok gitu. Tapi pandangan di sisi mata kita, oh sikitnya ibadah aku, Allah. Jadi di situ kita akan nak buat banyak ibadah. Itu di antaranya. Hak yang masalah sekarang ialah Allah Taala bala kepada seorang yang ada ciri-ciri hak tadi tu, iaitu mata manusia tengok dia ni, oh manis bagus dia ni. Pada hakikat dia malah ibadah. Pada hakikatnya dia munafik. Dia zahir Islam di hadapan orang, tapi dia kufur keimanan, malah ibadah dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini Allah Ta'ala Subhanahu wa taala akan bala. Dan segala orang yang gemar kepadamu, mana-mana orang yang gemar kepada kita ni, dia akan tengok kita manis, dan tu atau pada manis pada mata segala manusia. Jadi bila begitu orang tengok kita, gemar orang kepada kita, orang sukalah, gembira tengok kita bagus begini. Hakikatnya di sisi Allah haba'an manthura, iaitu amalan ni berhamburan. Na'udzubillah min zalik. Ini akan ada golongan ini. Ini sabit juga disebut oleh Al-Imam Razali rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang keempat, berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, barang siapa berpagi-pagi pada duka cita ia akan dunia, nescaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala melainkan jauh, dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit, dan tiada bertambah di akhirat melainkan murka, yakni murka Allah Subhanahu wa taala.
dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya duka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya, dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya. Dan nombor 2 tu musannaf kita sebut tepi tu, yakni qauluhu, kata musannaf, yakni dan akan ke papa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Kerana orang yang tuntut dunia, jikalau telah dia dapat satu gunung emas, nescaya ganda yang kedua. Wakadzalah, iaitu wahakadza, begiam-begiam. Kata maknanya begiam, maknanya begitulah. Maknanya bertambah dunia, ada dunia dah tak cukup semua. Itu di antaranya. Dan tu yakni tiada merasai kaya selama-lamanya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, Allah Ta'ala suruh pada anak Adam ni, barang siapa berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia. Bangun pagi-pagi duka cita dah. Batulah setengah saadah yang Allah beri kepada seorang hamba itu. Allah Ta'ala kasih bila dia bangun di waktu pagi, dia beri makanan rohani. Panggil diisi dengan makanan rohani dia, dengan zikrullah, dengan amalan lain lagi. Ini supaya jauh daripada duka cita akan dunia. Sebaliknya, kalau orang bangun pagi dia tidak isi dengan zikrullah, duka cita hak dunia ni akan mari. Dia akan ingat seperti mana Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang bangun di waktu pagi, bila dia bangun di waktu pagi, dia tidak isi dalam hati dia dengan makanan-makanan rohani. Makanan rohani dah isi. Bangun-bangun pagi-pagi, semayang begitu saja, tak cara zikrullah ke dengan amalan lain. Dia akan mari duka cita dunia. Masuk duka cita dunia tu macam mana? Dia akan ingat hak mana-mana dia terlepas dulu. Hak mana dia jatuh daripada dunia, ataupun orang buat jahat pada dia, ataupun macam-macam lagi. Dia akan ingat, Allah, kalau aku dah begitu, dah buat begini, dah jadi begini, kalau begini. Mari sifat-sifat yang duka cita ke dunia ni akan mari. Itu akan mari. Sepatutnya begini, sepatutnya gini, dia akan mari. Tetapi sebaliknya, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, orang yang bangun di waktu pagi, tiba-tiba dia sembahyang berjemaah, makanan rohani tu, zikir, kuliah ke apa ke, majlis ilmu ke, tambah pula dengan zikir-zikir hak dia selalu istiqamah semua. Tu dia selalu dia beri kepada hati dia ni makanan rohani, maka Allah Ta'ala akan jauh dia daripada duka cita. Ini disebut oleh ulama Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Sebab itu Ibrahim Adham, seorang waliullah juga, yang bertapa di Bukit Lubenang. Dulu lah wali-wali pakat tapa sul panggil. Dulu atas Bukit Lubenang ni jadi tempat maksiat dah. Tempat suasana tu comel, tempat wali-wali beruzlah panggil. Ibrahim Adham berkata, bila bangun di waktu pagi, dia akan fikir, macam mana ibadah aku, macam mana zikrullah aku, macam mana ibadah aku hak sunat. Dia duk bimbang dah macam mana begini. Jadi dia fikir pada akhirat. Tujuan apa dia fikir akhirat? Sebab dia nak bagi makan kepada hati dia ni, kepada diri dia ni, makanan rohani. Ramai orang beri makan makanan jasmani, tapi rohani sedikit. Berapa ramai orang bangun di waktu pagi, siap sedia dah ni nak pergi jogging. Tak salah jogging waktu pagi, tapi makanan rohani dia tidak cara. Hidup fikir nak jogging, nak kurus tubuh, nak biar comel, biar begini. Tak salah begitu, tapi jangan lupa makanan rohani. Hak silapnya dia lupa bagi makanan rohani. Bila dia lupa beri makan makanan rohani, maka akan timbullah ni akan sebut dalam kitab ni. Sebab tu Ibrahim Adham selalu bangun, dia kata, ya Allah, ya Allah, macam mana ibadah aku hak dulu, ibadah aku hak kemarin macam mana, zikir aku, nisbah zikir aku macam mana, nisbah sembahyang sunat aku macam mana, nisbah aku dengan pergaulan manusia macam mana. Dia kira belaka. Sebab apa?
Sebab nak pergi makan ke makanan rohani. Orang panggil nak pergi makan ke injing lah. Hari ni ramai body ramai. Syariat tu orang mengajar begini ramai. Alim lisan, ustaz ni mengajar ustaz tu. Semua pakai pandai belaka. Tapi hak takutnya tak jaga injing. Injing tu hatilah. Dengan zikrullah. Makanan rohani tu tak ada. Tu orang panggil zikir hanya pada lidah, bukan dalam hati. Sebab tu dia iktibar pada zikir itu hanya pada hati. Dia baru dia zikir, dia banyak lagi zikir hati, zikir lidah dulu mula-mula. Kita makan kita akan naik. Kalau kita berusaha, itu pilihan Allah. Zikir mulut ni kena asah dulu, jatuh ke hati, naik ke akal pula. Jatuh pada naik pada sel pula. Kenal Allah dengan Allah pula. Dia akan itu pilihan Allah. Itu hak pilihan Allah. Cuma kerja kita beri makan kepada rohani. Syarat nak bagi makan kepada rohani itu kena mujahadah. Mujahadah ni lawan sikit nafsu. Nafsu hak mana malah zikrullah, kita zikir. Nafsu malah buat ibadah, kita buat ibadah. Dia akan Allah Ta'ala akan pilih. Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Dia akan cari hamba-hambanya, dia akan naik makam-makam. Sebab tu bila akhirat nanti, kedudukan manusia ni berbeza. Orang ni, orang ni main surga sekali. Hebat dia ni. Mana makam dia hebat ni. Mungkin dia bagi makanan rohani kepada diri dia dulu. Kita tak tahu. Kita nampak dia ni barang saja. Nampak dia ni lekeh saja. Rupanya hebat. Orang ni. Mana dia ni? Dulu sedap mengajar orang begini. Hebat orang tengok dia. Tapi mana makan dia rendah? Mungkin makanan rohani dia tu tak kenyang bagi hati dia kerana bekerja dengan nafsu. Na'udzubillah min zalik. Ni bahaya. Sebab itulah kita akhirat kelak akan manusia akan lihat. Ni makan ni hebat ni. Akan ada tahap-tahap dia. Tu dia akhirat kelak. Di dunia ni orang tengok orang punya kelebihan akan dia orang hebat. Orang banyak ilmu, dia hebat. Orang banyak harta, dia hebat. Dia comel, hebat. Cucu ramai, hebat. Dia ni menteri, hebat. Tapi akhirat kelak tak begitu. Dikira kepada makanan rohani. Sejauh mana kita bagi makanan rohani kita di dunia dulu. Kalau kita bagi makan kenyang molek rohani comel pula dengan diisi dengan ikhlas pula, maka di akhirat kelak akan lihat Allah hebatlah. Kita akan lihat. Sebab itulah disuruh kita sentiasa bagi makanan rohani supaya tidak duka cita pada dunia. Seperti mana musannif rahimahullah ta'ala sebut sini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hei anak Adam, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei anak Adam, barang siapa berpagi-pagi pada hari duka cita ia akan dunia. Duka cita dunia bangun pagi-pagi. Dak makan sebab punca nak pergi makan kepada rohani lah. Apa jawapan dia? Nescaya tiada bertambah daripada Allah. Melainkan jauh. Tak tambahlah. Maknanya bila dia dak bagi makanan kepada makanan rohani pada dia, duka cinta pada dunia, Allah patutnya begini, rugi saya, patutnya gini. Duka cinta pada dunia, Allah akan bala pada dia yang mana dia tiada bertambah dengan Allah, yakni semakin jauh dengan Allah, bukan bertambah dekat, semakin jauh dengan Allah. Allah akan dekatkan dia dengan dunia yang dia duk cerita itu. Dia duk main kepala. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, yang kita telah baca dah hadis Nabi SAW sebelum ni, tiap-tiap pagi tu, iaitu Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna, Allah lah Tuhan kami, la syarikalah. Tidak ada yang menyekutu baginya. Kalau kita ada sifat marah dalam hati kita, duk tanam sifat marah, ibarat Tuhan, sebagai Tuhan kita marah. Kalau kita berduka cita tentang dunia bagi kita, seolah-olah dunia itu adalah Tuhan dalam hati kita. Rasulullah SAW ajar kepada kita, kalau kita mari, kita ni manusia lemah, selagi kita tak naik makam-makam hak terpilihan Tuhan tu akan mari hak begitu, maka banyaklah baca Allahu Rabbuna la syarikalah.
Tuhan kami Allah, Tuhan kami. Sebab nak panggil, nak tanamlah hati kita ni, Allah lah Tuhan kami, la syarikalah. Tidak ada sesiapa yang menyekutukan baginya Allah ni. Marah ke, duka cita dunia ke, apa lagi sifat-sifat yang tidak baik. Auzubillah. Ini diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi orang duka cita pada dunia ni, Allah akan jauh dia tu. Sepatutnya cucu saya ni dia berjaya begini. Tapi sebab begini. Hal lepas habis tak puas hati lagi ke sebab cikgu dah ajar begini, sebab dah masuk kelas begini dia akan bertambah. Orang yang duka cita dunia ni, dia bukan setakat berhenti itu, dia akan jariah, dia akan murakkab, dia akan bersusun-susun. Kalau dia kata sepatutnya begini, dah begini, sepatutnya begini, dia akan bersambung. Kesudahan dia duka cita. Duka cita itulah penyakit yang bahaya. Itu di antaranya Allah Ta'ala akan bala pada dia bertambah jauh dengan Allah, melainkan jauh dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit. Duduk dalam dunia bukan bertambah keduniaan dia kau molek. Dunia tu kau molek, melainkan penyakit. Kau bertambah penyakit. Duduk mikir-mikir sama, sakit kepala. Mikir-mikir sama, darah tinggi. Mikir-mikir sama, penyakit ni. Tambah di dunia ni Allah Ta'ala bala dah dengan penyakit-penyakit itu. Na'udzubillah. Sebab duka cita ni. Kan orang-orang yang banyak duka cita, Allah, mikir parah tu, darah tinggi. Na'udzubillah. Sebab begini ni. Tu banyak lagi penyakit lain. Dan tiada bertambah di dalam akhirat melainkan murka Allah. Na'udzubillah. Bila dia mati bertemu Allah di akhirat kelak, Allah murka pula dia. Di dunia dia jauh dengan Allah, dan Allah Ta'ala hantar penyakit pada dia. Bila mati di akhirat kelak, Allah Ta'ala murka pula pada dia. Tengok bala Allah beri. Itu di antara sebab punca hak tadi. Sebab tu disuruh kita sentiasa berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu biar ada sifat bila seorang bertanya kepada Sayyidina Ali, macam mana saya tak mahu duka cita tentang dunia ni. Sayyidina Ali jawab mudah saja. Sayyidina Ali kata sentiasa syukur terhadap Allah. Bila kamu tanam syukur dalam hati kamu, maka kamu akan ingat, ada lagi hak Allah beri kebaikan lain. Walaupun Allah dah bagi hak ni, Allah bagi hak ni. Allah Ta'ala dah bagi dunia ni mari. Dunia ni mari. Tengok. Dia akan itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya duka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya. Hati dia Allah lazim, yakni Allah akan beri semua lazim ni, maknanya Allah selalu bagi semua hati dia ni duka cita. Yang mana duka cita ni tak ada penghujung. Gitu semua. Buduk ingat duka cita dunia tu dah. Dunia begini, Allah begini. Tu na'udzubillah min zalik. Ini penyakit besar ni. Hak inilah para aulia-aulia kekasih Allah, orang-orang yang hebat. Hak inilah dia duduk mujahadah, dia duduk uzlah dalam bukit kadang-kadang begini-gini. Dia uzlah ni, dia berzikir ni. Dia berzikir sungguh, mujahadah dengan zikrullah hati dia ni. Dia nak buang penyakit beginilah. Sebab bila kita duka cita tentang kepada dunia ni, dia tidak akan ada keputusan, berkeputusan. Maknanya selama-lamanya. Begitulah. Dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Yang mana Allah selalu beri hati dia ni bimbang semua. Bimbanglah. Saya tak mudah begini, kayak jadi begini pula. Begini, bimbang semua, gini. Tak tenang. Hati dia tidak ada ketenangan. Walaupun dia sudah memiliki kelebihan yang Allah beri kepada dia, yang mana orang lain Allah Ta'ala tidak beri. Nisbah ilmu ke, nisbah harta ke, nisbah keturunan ke, nisbah apa lagi, pangkat ke. Orang lain Allah Ta'ala tak bagi, tapi dia Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi pada dia. Orang lain Allah Ta'ala tak bagi. Tapi yang mana Allah Ta'ala bagi tu, hati dia tidak selalu bimbang semua, tiada selesai daripadanya selama-lamanya. Begitu, na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Ini disebut oleh ulama,
Jadi sebab itulah orang soleh-soleh, orang-orang wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, hak nilah dia jaga. Sebab itulah dia duka cita terhadap akhirat. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita baca-baca sejarah para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah ni, orang-orang yang Allah Ta'ala menjadikan taulang dia, ialah dia ni duka cita kepada akhirat, duka cita kepada yang sunat. Dia lupa sembahyang tahajud, dia menangis, Allah menangis. Dia lupa zikrullah, Allah. Dia tak sedang sembahyang berjemaah, Allah menangis. Dia apa lagi? Dia tak sedang pergi tentang ibadah. Dia duka cita ibadah. Duka cita pula ibadah yang sunnah, bukan hak wajib. Hak wajib lebih lagi lah. Jadi bila ibadah yang sunat seperti tahajud, semayang ataupun zikir, nisbah zikir, dia duka cita, Allah hari ni dah ingat selawat. Sepatutnya saya istiqamah selawat, iaitu 300 kali sehari. Tapi hari ni Allah kecewa dia, Allah. Tu cang tu. Tu cang Allah Taala sudah masuk sedikit, iaitu yarfa'illahu alladhina amanu tu. Ada perbezaan tu. Allah Taala sudah mengangkat martabatnya berbanding dengan orang beriman lain. Kalau kita ada perasaan gitu, kalau kita mari Allah, duka cita tentang akhirat, Allah sepatutnya dapat sujud sejadah, Allah sudah dapat sujud sejadah misalnya tu, Allah duka cita misalnya tu. Ibadah kalau kita tengok situ, sunat saja, apa nak duka cita? Tapi orang soleh-soleh ataupun ciri-ciri orang soleh, dia akan mari sifat tu, Allah nyesa aku. Sepatutnya begitu. Sepatutnya ibadat ni aku tu, sepatutnya aku berselawat, sepatutnya aku berzikir. Yang selalu aku istiqamah, aku ataupun selalu baca Al-Quran, Allah dia akan tu. Sepatutnya selalu baca surah Tabarakah. Allah malam mari dah ingat ngatuk sangat. Anak-anak cucu ajak pergi jalan tak ke Medan Selasung mana ke, Allah letih dah ingat sekarang baca surah Tabarakah. Allah nyesa. Tu ciri-ciri orang soleh, seperti mana disebut oleh Al-Imam, iaitu Syekh Abdul Salam, seorang ulama tasawuf juga. Begitu juga ulama-ulama yang bertasawuf ni, ulama-ulama tasawuf dia akan mari begitu. Sebab tu nak ada tasawuf, mari golongan-golongan ni boleh tasawuf, sesat, bid'ah, gini. Tu di antaranya. Na'udzubillah. Jadi mari golongan-golongan begini ni, bukan untuk mengajarkan orang kepada ibadah, bukan untuk semakin orang duka cita kepada akhirat, bahkan nak menjauhkan orang. Jadi mudah-mudahan kita ada begitu. Jangan-jangan sekali pun tak apa dah, daripada tak ada langsung, biar ada juga. Biar duka cita kita dengan ibadah. Umur dunia ni dah lama, dunia ni banyak dah. Dah tua dah dunia ni sebenarnya, hakikatnya dunia ni tua. Maka sejauh mana kita duka cita kepada akhirat, bezakan. Aku duka cita dunia banyak mana, aku duka cita kepada akhirat banyak mana. Jika kita ada duka cita kepada dunia yang melampau, kurang slow. Nak buang debung lalu tak boleh. Bukan makam kita begitu. Makam kita ni orang jalan ni, orang salik ni jalan slow. Main rumah, main lopak atau rumah lalu mana boleh. Makam kita orang awam ni naik slow. Slow. Tu. Main lakuh tangga selalu, jatuhlah, soyok, peha dan sebagainya. Tak boleh begitu. Jadi makam kita, pertama sekali, biar ada kita tanam diri kita, ada duka cita dunia, mari hak perkara-perkara hak lepas ke, mari perkara tu buang slow dunia ni, dunia dan hati kita ni, supaya kita duka cita pada akhirat. Bila yang kedua, tanam pula dalam hati kita ni duka cita pada akhirat. Mana kita dah ingat ibadah, lupa kita salah ibadah, dah malah buat ibadah tu, tambah Allah akan jagakan kita. Allah Ta'ala akan pelihara. Seperti mana disebut oleh Abdullah bin Abbas, orang yang berduka cita kepada akhirat, tak kira tentang kebaikan untuk mendapat pahala di sisi Allah, mencari redha Allah ni, dia duka cita, Allah dah ingat ibadah ni, dah ingat surah, dah ingat ni, dah ingat banyak zikrullah ni, Allah akan memberi kemuliaan dia di dunia. Allah akan beza dah dia di akhirat, di dunia lagi. Allah akan mulia dia di dunia. Itu di antara yang disebut sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Dan
dan melazim Allah akan hatinya bimbang tiada selesai depannya selama-lamanya, dan akan apa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Dia rasa miskin semua. Sebab hati dia miskin. Walaupun dunia, kita nampak dunia ni dia kaya, tapi hati dia miskin. Hak ni paling takut. Hak paling takut lagi, dah lah miskin, hati pun miskin juga. Ni parah lagi hak ni. Kalau orang tu dia orang kaya, dia senang dah. Hati dia miskin, teruk dah. Berat nanang dah, teruk dah tu. Tapi orang ni dah susah, dah miskin, patut hati dia pula miskin. Ni parah, ni lagi parah. Sebab apa? Sebab apa jadi begini? Allah Ta'ala akan buat dia ni tidak akan merasai kekayaan selama-lamanya. Dia akan duk rasa apa-apa semua. Musoneh sebut di situ, akan apa-apa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Kerana orang yang tuntut dunia, yakni dunia yang duka cita dah, duka cita sangat ni, jikalau telah dia dapat satu gunung emas, nescaya ganda yang kedua. Rasulullah sebut dah dalam hadis Nabi SAW yang lain, kalaulah manusia ini diberi satu lembah emas, nescaya dia tidak akan cukup. Dia nak lembah emas yang kedua pula. Dan jikalau diberi satu lembah emas yang kedua, dia nak yang ketiga pula. Tak cukup sama. Dunia ni tak cukup sama. Nak sama. Illa turab, melainkan dia rebah pada dunia, pada tanah, yakni bila dia mati. Kesudahan begitu. Sebab itulah kita tak heran orang hebat-hebat dah rasuah macam. Kalau kita tengok, kalau ukur dengan orang kampung, orang awam ni, cara beza dah dia tu. Tapi dia menteri lagi, hebat lagi ni gini. Tapi rasuah macam. Sebab apa? Ni balik pada hadis ni. Dia tidak merasai kekayaan walaupun dia kaya. Hakikatnya hati dia tidak kaya. Hak yang kita nak, hati dia kaya, yakni dia tidak berduka cita kepada dunia, dia duka cita kepada akhirat, maka Allah akan jadikan hati dia kaya. Hak ni kita nak. Sebab itulah seperti mana sahabat Nabi SAW, ada golongan sahabat Nabi yang orang miskin, ada sahabat Nabi di kalangan orang-orang kaya, orang yang hebat dan mawang. Seperti mana isteri Rasulullah SAW sendiri, Khadijah bagaimana? Dia orang kaya pada harta dia, tapi kaya juga pada hati dia. Bagaimana dia sedekah pada Rasulullah, berjuang Rasulullah macam mana? Banyak. Tu bagi kalau kita nak cerita begitu banyak. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, Abu Bakar ke, apa lagi, Osman, atau Abdul Rahman bin Auf, bagaimana? Tu. Dan ada di kalangan para sahabat Nabi yang susah, tetapi hakikat hati dia kaya. Hak inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan ukur kepada hati. Allah Taala tidak ukur pada yang lain, tapi Allah Taala ukur hatimu kaya ke tak? Bila hati seorang tu kaya, maka Allah Taala akan tanam sifat-sifat yang baik. Dia cukup, dia rasa cukup. Dia tetap berusaha. Dia berusaha tetap cari nafkah, tetap berusaha sini kerja, di mana saja dia bekerja. Tapi dia sentiasa mengharapkan Allah dan duka cita kepada akhirat. Hak tu tenang tu. Bila kita ada sifat duka cita kepada akhirat, Allah akan hadiah kita sifat-sifat yang baik pada diri kita. Sifat tenang. Sebab apa diri dia jadi tenang? Berpunca daripada hati dia kaya. Hak ni lah mujahadah ni panggil. Jalan-jalan orang sufi-sufi, orang wali-wali Allah, hak ni lah dia berusaha jalan ini. Nak tinggal berkaitan dengan duka cita dunia, nak tinggal dunia, nak tambuh dunia ni. Maksudnya dunia tidak memberi manfaat. Nak dunia, jangan salah faham pula, dunia tetap nak, sebab dunia ni Rasulullah kata ambillah dunia untuk berkebun, bercucuk tanahlah kamu di dunia supaya kamu ambil hasil dia di akhirat kelak. Tak boleh tinggal dunia. Orang setengah orang yang tertipu daya oleh syaitan, iaitu dia meninggal dunia, dia ambil akhirat. Itu orang tipu daya tu. Ataupun orang ambil dunia saja, akhirat tinggal. Ni parah lagi ni. Ni teruk lagi. Hak kita nak, ambillah dunia dan jangan berduka cita kepada dunia, dan insya-Allah Allah Taala akan beri kepada kita kaya hati. Itu di antaranya. Kaya hati itu di antaranya. Tapi seperti mana saya nakal di sini, disebut oleh Al-Imam Razali rahimahullahu taala, beruntunglah orang itu dia kaya hal keadaan hati dia kaya. Lagi untung. Bila hati kaya, apa ciri-ciri hati kaya? Dia bila hati dia kaya, dia akan mari sifat-sifat tawadhu, rendah diri.
dia akan sentiasa menganggap diri dia ni jauh ibadah dia. Walaupun dia banyak ibadah, dia rasa Allah kurangnya aku ibadah. Dia sentiasa mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa tidak memandang remeh kepada orang lain, sentiasa memandang tinggi di sebuah ibadah kepada orang. Dia sentiasa anggap dia orang ni hebat pada dia, sedangkan dia hebat. Hati dia pun kaya, diri dia pun kaya, dia pun pandang hebat dia orang. Ini setengah daripada ciri-ciri orang iaitu tawaduk, rendah diri. Maka setengah daripada sifat-sifat orang takwa adalah sifat tawaduk. Kerana sifat tawaduk ni, orang-orang yang bertakwa ada sifat tawaduk, maka dia menuju kepada iaitu kebersihan jiwa, hal keadaan nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, ataupun bila-bila masa saja akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama berkaitan dengan kelebihan-kelebihan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain min amin wa ba'amin. Hei anak Adam, pada tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu, dan engkau tiada tahu, dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tiada memuji akan daku. Maka tiada engkau memadai apa akan yang sedikit, dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Jadi Allah SWT sebut lagi dalam hadis kursi ini, hei anak Adam, pada tiap-tiap hari umur kita berkurang sebenarnya. Walaupun kita kata umur kita 40, baru tahun depan pula 40. Hakikatnya umur kita ni kurang semua, semakin tua. Dulu muda gagah, semakin tua. Ni umur kita semakin berkurangan. Dan engkau tiada tahu, padahal engkau dah tahu umur engkau tu sedang kurang, tapi kenapa engkau tak tahu? Engkau tak tahu, ataupun engkau tahu, buat-buat tak tahu saja. Dia juga. Dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tiada memuji akan daku. Padahal tiap-tiap pagi Allah Ta'ala beri rezeki pada kamu dapat makan. Orang duduk hospital jujur amal duduk atas katil belakang hospital. Berapa ramai orang boleh nak makan rezeki Allah? Berapa ramai dah nak minum air Allah, air rezeki Allah ni? Bagaimana? Tapi Allah beri kepada kamu rezeki, mu tak puji pula aku. Kenapa mu nak benda sebenarnya? Ibarat begitulah. Ibarat mu nak benda sebenarnya ni. Aku beri dah rezeki padamu, mu tak puji pada aku. Kan aku mati kamu, aku tukar hak lain. Lagi parah. Allah Ta'ala boleh kata dalam sebuah hadis lain, Allah Ta'ala kata, jika kamu susah sangat begini, aku boleh mati kamu, aku akan lahir generasi yang lain, yang mana generasi ini boleh buat ibadah lebih hebat daripada kamu. Tu kita takut tu. Na'udzubillah, tak mahu. Kita nak biar terdapat rezeki Allah, kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada engkau memadai apa yang sedikit, maka tiada engkau bukan setakat nak puji Allah, tak cukup pula, dan memadai apa yang sedikit pula, dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Bila mari banyak pula rezeki, engkau tak kenyang pula, engkau rasa tak cukup pula, nak benda sebab sekarang ni. Ibarat begitulah. Itu disebut oleh ulama berkaitan dengan kehidupan manusia ni, perjalanan manusia ni di dunia ni. Di sinilah tempat bermula manusia akan menuju di akhirat, syurga ataupun neraka. Bermula di sini, kan? Bermula di dunia inilah manusia akan singgah di neraka, atau na'udzubillah min zalik, ataupun di syurga. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Hak tu kita nak, itu hak nilah tambah sekali kena tanya diri kita sendiri. Jangan suluh. Duduk selalu pesan semua, saya mengaji kitab ni 7 tahun saya mengaji kitab ni, walaupun duduk pondok dalam 10 tahun, tapi 7 tahun saya mengaji kitab ni. 7 tahun untuk duduk tu kata ngaji kitab ni, pertama sekali suluh diri kita, supaya diri kita ni murni. Jangan duduk suluh orang lain, ataupun suluh pada ahli keluarga kita ada ke tak. Lepas kita ada dah sifat-sifat ni, suluh pada kawan-kawan, beri peringatan pada kawan-kawan ataupun masyarakat dan sebagainya. Itu di antaranya. Hei anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezeki pada pihak aku, dan tiada daripada tiap-tiap malam melainkan mendatang akan dikau oleh malaikat daripada pihak dengan amal yang keji.
dan engkau makan akan rezekiku, dan derhaka akan daku. Hei anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari yang kita bertidur situ. Hei anak Adam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini, mudah-mudahan kita beramal menjadi muhasabah pada diri kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Dunia semakin tua, maka yang penting sekali kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan muhasabah diri. Kerana Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah diri kamu, nescaya kamu akan beruntun di dunia dan di akhirat, dan bertambah amal kamu. Itu di antara disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma جمعنا هذا جمع ولا تفرقا بما تفرقا معصوما لا تجعل الله فينا لما على شكيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.